Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 bersama saya Syahril Sarapudin. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur, antara paparan utama edisi Selasa 3 Januari. Banjir di pantai timur semakin serius. Tempoh pembelajaran Tabika Kemas dilanjutkan. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan terus meningkat kepada 5,245 orang setakat 5 petang tadi. 6 pusat pemindahan baru dibuka menjadikan kesemuanya 55 buah. Pada tengah hari tadi, 9 pusat pemindahan baru dibuka iaitu 3 di Tanah Merah, masing-masing 2 di Kuala Krai dan Machang dan masing-masing 1 di Pasir Mas dan Jeli. Jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat di mana jajahan Pasir Mas mencatat jumlah paling ramai iaitu 3,063 orang daripada 1,082 keluarga. Mereka ditempatkan di 18 buah pusat pemindahan. Sementara itu, paras air di 2 sungai utama iaitu Sungai Kelantan dan Sungai Golok melepasi paras bahaya. Paras air di Sungai Lebir di Tualang Gua Musang pula susut kepada 32.44 meter berbanding 32.54 meter tengah hari tadi. Sementara itu, daerah Kota Baru antara kawasan terbaharu yang dilanda banjir hari ini. Lewat petang tadi, seramai 180 penduduk daripada 43 keluarga dipindahkan ke 5 pusat pemindahan yang dibuka sejak 2 petang tadi. Paling ramai di Politeknik Kok Lanaz Ketereh yang menempatkan 113 penduduk daripada 27 keluarga selepas beberapa buah kawasan di situ dinaiki air berikutan hujan lebat sejak malam tadi. Ini termasuk penduduk Kampung Mustafa Kok Lanaz dan Kampung Pangkal Kalong. Pusat pemindahan lain yang dibuka ialah SK Tiong di Pendek, SMK Melo Peringat 42, SK Seri Ketereh 9 dan SK Mulong Pendek 10. Tinjauan di Kampung Tiong Luar mendapati anggota keselamatan seperti polis dan Jabatan Bomba dan Penyelamat mengambil tindakan proaktif memindahkan penduduk terjejas menggunakan bot dan lori khususnya menyelamat mangsa yang tinggal di kawasan rendah. Dan bagi penduduk, mereka mengambil keputusan awal berpindah bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Naik dah lah, kemari lagi kalau adanya kalau kira tapi kat beti. Hari ni kat pohon dah lah. Sama je ni masa ni sama lah. Pohon baru ni jugalah. Naik lagi, ujian tak berhenti-berhenti lagi. Air tu yang naik secara cepat-cepat. Sebab ujian tak berhenti jadi ambil langkah pindah lah. Sebab payah nak pergi kerja apa payah nak keluar masuk . Sementara itu, pentadbir Mukim Dun Pasir Tumbuh Wan Azizi Wan Ismail berkata kebanyakan penduduk berpindah awal selepas berdepan dengan pengalaman ketika musim tengkujuh sebelum ini. Kalau mengikut keadaan cuaca sekarang ini dan air semakin meningkat, kemungkinan masa banjir akan meningkat di pusat pemindahan kita di Sekolah Tiong. Sementara itu, 48 buah sekolah di 5 jajahan masih ditutup dan setakat tengah hari tadi 30 buah sekolah di Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai dan Tumpat ditutup. Sebanyak 11 buah sekolah menengah dan 37 sekolah rendah dijangka akan ditutup esok. Semua sekolah tersebut terletak di dalam jajahan Kuala Krai, Pasir Mas, Machang, Tanah Merah dan Tumpat. Keseluruhannya melibatkan 15,084 orang murid dan 1,528 guru. Penutupan semua sekolah berikutan laluan ke sekolah ditenggelami banjir yang boleh mendatangkan bahaya.
Persediaan rapi pelbagai agensi bagi menghadapi banjir di Kelantan wajar dipuji kerana berjaya menyalurkan segala keperluan asas dengan cepat. Bagi memberi keselesaan kepada penduduk terjejas banjir, pihak berwajib berusaha sebaik mungkin agar penduduk dapat merasai suasana seperti di rumah walaupun serba kekurangan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM khususnya sudah melakukan persiapan rapi bagi membantu penduduk terjejas banjir yang dijangka meningkat dari semasa ke semasa berikutan hujan yang masih berterusan di Kelantan. Ketua Pengarahnya Datuk Zulkifli Ramli berkata setakat ini JKM menyediakan bantuan dari segi makanan dan keperluan asas yang telah diagihkan kepada pusat pemindahan banjir di Kuala Krai, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan Pasir Putih. Sebentar tadi saya dah melawat depo bekalan bencana dan kita dah buat usaha untuk menambah keperluan di depo-depo dan kita buat persediaan lebih kurang sekiranya ada pemindahan sebanyak antara 6 ke 7 ribu, masih lagi keperluan kita menggunakan keperluan di depo. Datuk Zulkifli ditemui RTM ketika meninjau pusat pemindahan banjir di Sekolah Kebangsaan Kuala Tinggi Rantau Panjang. Sementara itu, bantuan dari segi ubat-ubatan dan doktor turut disediakan. Warga kerja Klinik Kesihatan Rantau Panjang beroperasi selama 24 jam di sekolah berkenaan. Rantau Panjang semua kita arahkan petugas di sinilah. Jumlah yang ada sebanyak 35 dan ada yang tidak dapat hadir petugas kerana terlibat dengan banjir sendiri. Mereka menjadi masa banjir lah. Penduduk terjejas banjir dinasihatkan supaya sentiasa menjaga kebersihan diri dan makanan agar tiada penyakit berjangkit merebak ketika banjir khususnya di pusat-pusat pemindahan. Tenaga Nasional Berhad TNB menafikan berlakunya limpahan air takungan dari empangan hidroelektrik Pergau Kelantan seperti yang ditularkan di media sosial. Menerusi satu kenyataan media, Ketua Pegawai Korporat TNB Datuk Wan Roslan Abdul Rahman berkata, meskipun air di empangan tersebut meningkat berpunca dari taburan hujan yang tinggi, ia belum mencecah tahap limpahan. Menurut beliau, sehingga 3 petang tadi, air di empangan Pergau keluar secara terkawal seperti kebiasaannya untuk tujuan penjanaan. Empangan Pergau juga tiada kaitan dengan empangan Sukirin di Narathiwat, Thailand seperti yang ditularkan di media sosial. Sambungan itu, Datuk Wan Roslan menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dalam menyebarkan sebarang berita dan perlu memastikan kesahihan berita tersebut sebelum ia ditularkan. Baik, di Terengganu pula, hujan berterusan sejak malam semalam menyebabkan pusat pemindahan di beberapa daerah dibuka kembali bagi menempatkan penduduk terjejas. Jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 3,469 orang setakat pukul 5.30 petang tadi. Dan untuk perinciannya, kita bersama wartawan Azrul Faizal Jusoh di Terengganu. Azrul? Hello. Hello Azrul? Ya, saya. Okey, Azrul boleh teruskan dengan perkembangan terkini di sana. Okey, baik, saya Syaril. Dan untuk yang terkini di Terengganu, menurut portal info banjir JKM Negeri, seramai 1,328 keluarga kini ditempatkan di 77 pusat pemindahan di 6 daerah. Dan daerah Besut pula mencatatkan jumlah penduduk terjejas seramai 1,476 dan dilaporkan juga akan terus meningkat. Dan Setiu pula mencatatkan peningkatan dengan 443 penduduk dipindahkan ke 11 pusat pemindahan. Kemaman pula merekodkan seramai 279 penduduk di 12 pusat pemindahan. Dan untuk Fatih juga di daerah Hulu Terengganu, kini saya berada di sini dan mana merekodkan seramai 1,767 penduduk ditempatkan di 21 pusat pemindahan Fatih. Azrul, keadaan banjir di sana secara khususnya dari sudut paras sungai, kalau Azrul boleh kongsikan secara lebih jelas dengan penonton? Baik, Fatih, yang mana boleh saya kongsikan yang terkini yang kami terima di mana beberapa sungai utama di Terengganu melepasi paras bahaya, antaranya Sungai Besut di Jambatan Keroak, Sungai Besut di Kampung La, Sungai Caluk Setiu, Sungai Nerus di Kampung Langkap, Sungai Telomong di Kuala Ping, serta Sungai Berang di Kampung Menerong dan juga Sungai Dongun di Kuala Jengai. Dan apa yang pasti dengan amaran yang diberikan oleh pihak berkenaan, sungai yang melepasi paras bahaya ini bakal memberikan kesan yang lebih besar lagi pada penduduk sekitarnya dan bakal diketahui mana akan meningkat lagi penduduk yang bakal dipindahkan. Fatil.
Baik, Azrul, bagaimana pula dengan pusat pemindahan? Adakah bekalan makanan juga ubat-ubatan mencukupi setakat ini di pusat pemindahan di Terengganu? Baik, sebenarnya kita dimaklum di mana di Terengganu telah pun kita mengalami banjir pada minggu lepas. Jadi masih lagi mencukupi dan pihak NADMA dan juga APM terus memantau kerana ini dan terus menyalurkan pelbagai bantuan kepada penduduk yang terjejas. Sekarang ni masih hujan ataupun sudah pun reda sedikit? Masih juga Syaril. Masih hujan lagi. Berterusan dan untuk malam juga Syaril, maklumat juga mana terkini yang dijadualkan pada malam ini, Timbalan Menteri Komunikasi dan juga Multimedia Datuk Jelani Johari yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu akan melawat penduduk yang terjejas banjir di daerah berkenaan dan akan melihat sendiri dengan lebih dekat perkembangan banjir di daerah Hulu Terengganu dan akan kita laporkan melalui Nasional 12 insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Azrul. InsyaAllah kita akan terus bersama untuk perkembangan terkini nanti. Baik, itu Azrul, perkembangan dari Terengganu dan kita masih juga nak mendapatkan perkembangan terkini dari Terengganu khususnya di Besut kerana setakat pukul 7 malam dimaklumkan seramai 1,656 penduduk daripada 422 keluarga dipindahkan ke 26 pusat pemindahan banjir. Ya, untuk laporannya kita terus bersama wartawan Nur Yusof di pusat pemindahan di Jertih. Cik Nur, silakan. Norma Zalina dan Syahril. Hujan lebat berterusan dari pukul 2.30 pagi tadi hingga ke malam ini menyebabkan berlaku limpahan air sungai utama iaitu Sungai Besut di Kampung Keruak dan Sungai Besut di Kampung La hingga ke Sungai Besut di Jertih yang menyebabkan penduduk dipindahkan terus meningkat. Sungai utama yang berarus deras ini menyebabkan payung utama besar yang menjadi sumber bekalan air untuk beribu penduduk di sini pecah dan runtuh dilanda arus deras. Kerana itu menimbulkan banyak kesulitan kepada penduduk yang memerlukan bekalan air bersih di kawasan ini. Dalam pada itu, agensi penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Angkatan Pertahanan Awam APM dan agensi-agensi yang lain berkaitan bertukus lumus untuk memindahkan penduduk ke tempat yang lebih selamat ketika ini. Ini memandangkan terdapat kawasan tertentu yang biasanya bebas banjir sebelum ini, tetapi kali ini turut terjejas menyebabkan mereka terpaksa berpindah ke pusat pemindahan, terutama yang terbaru penduduk berhampiran muara iaitu di sekitar Kuala Besut dan Kampung Raja. Juga dijangka mudah sedar kepada fenomena banjir ini. Dijangka malam ini lebih 1,000 penduduk di kawasan ini, kawasan tersebut perlu bersiap-siap untuk berpindah kerana limpahan air Sungai Besut di Jertih mula melimpah tebing dan menyebabkan banyak kawasan rendah dijangka dilanda banjir. Banjir kali ini luar biasa menyebabkan penduduk di sekitar kawasan Kampung Keruak dan Kampung La, kampung yang paling hulu di daerah Besut, terjejas teruk. Kira-kira 400 penduduk di kawasan ini terpaksa berpindah sebanyak 2 kali dalam masa 5 hari dan penempatan ini terputus hubungan dengan Bandar Jertih sejak kemarin. Kerana itu memerlukan pihak APM menggunakan bot MPV yang boleh digunakan di darat dan di air untuk membantu memindahkan penduduk ke pusat pemindahan yang merupakan kemudahan bot yang pertama digunakan. Bot air dan bot di darat ini yang pertama digunakan di negeri ini. Ketika ini hujan masih berterusan di sebelah hulu dan juga di sebelah pantai. Dan anggota APM Besut juga turut menyelamatkan 6 pelancong luar negara yang terkandas di kolam air panas Kampung La Hulu Besut sejak pagi tadi dan mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Kampung La. Dilaporkan tanpa sebarang kecederaan dalam keadaan selamat ketika ini. Kedudukan paras air iaitu Sungai Besut di Kampung Keruak 37.33 meter. Sungai Besut di Kampung La 24.50. Saya ulangi, paras air di paras bahaya itu Sungai Keruak, Sungai Besut di Kampung Keruak 37.33, Sungai Besut di Kampung La 24.50 dan Sungai Besut di Jertih, Bandar Jertih 9.39. ke semua sungai utama ini di paras bahaya. Dan para pengguna jalan raya yang bercadang untuk ke Kuala Terengganu dinasihatkan supaya tidak menggunakan jalan utama Jertih Sungai Tong ke Kuala Terengganu kerana satu kawasan berhampiran hospital daerah tertidur dinaiki air dan ditutup kepada kenderaan ringan dan mereka boleh menggunakan jalan pantai. Baik. Jalan pantai untuk ke Kuala Terengganu. Okey, baik.
Terima kasih Haji Nur Yusof, sangat jelas laporannya. InsyaAllah untuk perkembangan dari semasa kita akan dapatkan Haji Nur Yusof kembali. Terima kasih Haji Nur Yusof secara khususnya dari Besut, Terengganu. Baik, kita ke satu lagi lokasi di Terengganu, di daerah Kemaman. Air naik sejak awal pagi tadi sedalam 1 hingga 1,5 meter. Dan antara kawasan terjejas ialah Kampung Padang Kubu, Ladang Jernih, Perumahan Pegawai Kilang Padang Kubu, Kampung Tebak, Batu Sembilan dan Kampung Padang Kemunting, Ibuk. Pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Kemaman, Rosman Roslan berkata sehingga jam 3 petang ini, seramai 122 penduduk dari 39 keluarga di beberapa buah kampung dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Kawasan yang teruk terjejas ialah Kampung Padang Kubu yang membabitkan seramai 95 penduduk dari 31 keluarga yang dipindahkan ke beberapa pusat pemindahan iaitu Balai JKKK Kampung Padang Kubu, Berek Pegawai Kilang dan Masjid Sungai Mas. Sedang berlaku perpindahan secara mendadak lah. Jadi kenaikan mendadak daripada pagi tadi. Mungkin ada 4 keluarga, tapi sekarang ni dah ada mungkin sampai 32 keluarga. Sudah ada 32 keluarga sekarang ni. So secara mendadak. Dan kalau kita lihat pada keadaan cuacanya, ianya makin buruk lah. Dan paras sungai pun ada kenaikan yang melebihi paras bahaya lah. Sehingga jam 3 petang tadi, 9 penduduk dari 2 keluarga di Kampung Padang Kemunting turut dipindahkan ke Balai Raya Kampung berkenaan. Tambah Rosman, hujan lebat yang turun sejak semalam menyebabkan paras air di beberapa batang sungai di daerah berkenaan telah melepasi paras bahaya. Antara sungai-sungai yang melepasi paras bahaya ialah Sungai Tebak dan Sungai Air Putih. Manakala Sungai Dabong dan Sungai Kemaman melepasi paras berjaga-jaga. Sebuah sekolah di daerah itu ialah Sekolah Kebangsaan Padang Kubu turut ditutup hari ini kerana jalan yang menghubungkan sekolah berkenaan ditenggelami air sedalam lebih 1 meter. Seramai 45 murid dan 10 guru sekolah terbabit yang menginap di asrama sekolah berkenaan dipindahkan ke Balai JKKK sejak pagi tadi dengan menggunakan sebuah traktor. Pada jam 4 pagi, kami dikejutkan suasana banjir seperti biasa. Jaga ataupun pengawal keselamatan di kuartus kami iaitu di asrama telah mengejutkan semua penghuni-penghuni kuartus untuk bertindaklah. Jadi saya dan semua penghuni cikgu-cikgu kat situ telah mengambil tindakan untuk mengumpulkan murid-murid di asrama dulu. Lepas tu bila dah clear murid-murid, saya ke sekolah untuk melihat keadaan di sekolah. Kami semua telah mengangkat semua barang-barang di sekolah tu yang mana dapat kami buat pada waktu itulah. Bila dah clear di kawasan sekolah, kami balik semula ke asrama untuk melihat anak-anak di asrama baliklah. Tahun ini merupakan tahun yang kedua saya menghadapi banjir di sekolah saya ni, dan pengalaman berpindah daripada kuartus ke pusat pemindahan banjir ni menaiki traktor memberikan saya satu pengalaman yang sukar saya lupakan. Superintendent Muhammad Said Ibrahim berkata polis kini siap siaga untuk menghadapi kemungkinan banjir dan meletakkan semua anggotanya di beberapa kawasan yang sering dinaiki air. Setakat ini keadaan alhamdulillah agak terkawal, tapi kita menjangkakan jika keadaan memerlukan tindak cepat, dan kita telah pun bersedia insya-Allah. Ya. Banjir adalah satu malapetaka, dan saya menasihatkan kepada sesiapa juga yang berada di kawasan banjir, nasihatkan anak-anak dan juga budak-budak kecil supaya jangan bermain air, kerana ianya akan mendatangkan sesuatu insiden dan juga malapetaka kepada mereka, dan ini akan memburukkan lagi keadaan.
Angin kencang timur laut berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dijangka melanda perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur sehingga esok. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi, ombak dijangka mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter. Angin kencang dan laut bergelora itu berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan sukan laut. Justru orang ramai dinasihatkan supaya mengelak daripada turun ke laut esok. Sesi pertama Persekolahan Baharu 2017 seperti biasa menyaksikan pendaftaran murid-murid tahun 1 di seluruh negara. Ya, namun tidak seperti biasa, bilangan ibu bapa yang menunggu anak-anak di luar bilik darjah didapati berkurangan. Faktor pendidikan awal prasekolah jelas membiasakan pelajar untuk mengikuti situasi sebenar persekolahan. Keadaan itu dapat dilihat di Perlis. Menariknya, pelajar kembar dilihat turut memasuki tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Sena dan Sekolah IPGM Kangar. Pasangan kembar seiras berkenaan nyata bersemangat memburu cita-cita menjadi guru dan doktor. Seronok sebab dapat belajar. Lebih 3,700 murid memulakan persekolahan di 74 buah sekolah rendah di Perlis. Di Pulau Pinang, Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugur ceria dengan kehadiran watak Iron Man yang menyambut pelajar tahun 1. Menurut guru besarnya Fairuz Ayub, idea membawa watak Adivira Comic Avengers itu sebagai gimmick supaya pelajar tidak merasa gemetar untuk hadir ke sekolah. SK Sungai Gelugur mempunyai 177 orang murid tahun 1. 20,594 murid mendaftar bagi memulakan sesi persekolahan tahun 1 tahun ini. Hari pertama sesi persekolahan di Melaka juga diwarnai pelbagai kerenah dan gelagat murid tahun 1. Meski ada yang menangis kerana tidak mahu berpisah dengan ibu bapa mereka, majoriti murid amat gembira memulakan sesi pembelajaran. First day sekolah lah, tapi Alhamdulillah lah tengok okey je, tak menangis, tak apa kan, okey lah sekolah. Pada pukul 5 pagi dah bangun dah nak sekolah. Ajar solat subuh apa semua, mandi. So terus pergi sekolah lah. Boleh. Okey. Kena kejut jugalah nak bangun. Nak tahu nak sekolah dia boleh bangun. 11,524 pelajar tahun 1 mula bersekolah di seluruh Melaka. Di Negeri Sembilan, 100,185 murid tahun 1 memulakan sesi persekolahan 2017. Pengarah Pendidikan Negeri Rusni Abdul Jalil meminta kerjasama ibu bapa memastikan keselamatan anak-anak mereka untuk sampai ke sekolah. Beliau membuat tinjauan di Sekolah Kebangsaan Mantin. Dan di Sabah, 27,626 pelajar prasekolah, 26,387 murid tahun 1 dan 13,377 pelajar sekolah menengah mendaftar di seluruh negeri itu. Proses pengajaran dan pembelajaran PNP sudah dimulakan biarpun pada hari pertama persekolahan. Dalam tinjauan ke Sekolah Menengah All Saint dan Sekolah Kebangsaan St. Agnes di Likas, kecekapan pihak sekolah mengendalikan pengurusan pendaftaran murid dan pelajar memastikan kelancaran PNP. Di Sekolah Kebangsaan Taman Melati Ibu Negara, 2 pasangan kembar menarik perhatian media. Wartawan Andy Riza Rohadian ada ceritanya. Sepasang kembar perempuan Nur Khalisha Ariana dan Nur Khairina Alisha serta sepasang kembar lelaki Arif Najmuddin dan Arif Nakyuddin hadir lebih awal ke sekolah ditemani ibu bapa masing-masing. Perkenalan dengan rakan-rakan baru serta keinginan menggapai cita-cita menyerlahkan keterujaan dan semangat mereka menempuh alam persekolahan. Seronok. Sebab apa? Sebab belajar. Belajar? Jumpa kawan-kawan seronok? Seronok. Nanti bila besar nak jadi apa? Nak jadi doktor. Nak jadi doktor sebab? Sebab nak tolong orang sakit. Khalisha pula? Seronok tak datang sekolah? Seronok. Sebab apa? Dapat jumpa kawan baru. Khalisha pula nak jadi apa? Doktor juga. Jadi doktor juga. Seronok. Seronok sebab apa? Sebab ramai kawan. Oh, belajar seronok tak? Seronok. Nanti bila besar Kim nak jadi apa? Jadi angkasawan. Angkasawan? Oh, bisik angkasawan. Yang ni pula nama siapa? Arif. Arif pun nak jadi angkasawan ke? Tak nak jadi bomba.
Bagi ibu bapa pasangan kembar itu, walaupun bimbang, namun pendedahan awal telah pun diberikan kepada anak-anak bagi memastikan mereka membiasakan diri dengan persekitaran baharu di sekolah. Sebab kami dah hantar anak sejak pada tadika umur 5 tahun lagi. So apa yang kami nak dia bergaul. Bila masuk sekolah rendah dia tak rasa kekok untuk bergaul dengan rakan-rakan lain lah. So kami masukkan sejak 5 tahun. Kita bagi dia belajar daripada taska dulu, daripada prasekolah. So nampak dia tak gementar lah. Dia nampak okey lah. Nampak ada perkembangan. Timbalan Pengarah Pendidikan Wilayah Keramat, Asia Hussein berkata, warga pendidik juga sudah bersedia dari segala aspek, terutamanya kaedah terbaharu pengajaran dan pemudahcaraan PDPC di dalam kelas. Maknanya anak-anak bukan sahaja mendapat ilmu tetapi mendapat kemahiran-kemahiran serta mendapat nilai-nilai murni hasil daripada PDPC abad ke-21. Di sekolah ini saja ia melibatkan 172 pelajar tahun 1 yang akan melalui Minggu Suai Kenal selama 5 hari. Seawal pagi tadi saya sudah pun berada di SK Taman Melati Kuala Lumpur ini. Pelbagai gelagat dan telatah saya saksikan. Ada yang gembira, teruja, tidak kurang juga ada yang sedih untuk berpisah dengan ibu bapa mereka. Apapun segala kesukaran ini akan menjadikan mereka lebih dewasa dan juga pengalaman ini akan membentuk mereka menjadi pelajar yang lebih bersedia. Apapun kita harapkan ke semua pelajar tahun 1 ini akan dapat belajar dengan baik, belajar bersungguh-sungguh dan juga menggapai apa sahaja cita-cita yang mereka impikan. Andy Reza, RTM. Baik, seterusnya, sesi pembelajaran Tabika Kemas bakal dilanjutkan sehingga 5 petang mulai tahun 2018. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata lanjutan itu antara lain bertujuan menjadikan Tabika Kemas transit kepada kanak-kanak sementara ibu bapa mereka bekerja. Inisiatif itu mengambil kira cadangan ibu bapa yang bimbang keselamatan anak-anak semasa mereka bekerja. Ketika ini tempoh pembelajaran Tabika Kemas dari 7.30 pagi hingga 11 pagi. Kementerian akan mengkaji pelbagai aspek terutama kos memandangkan lanjutan waktu pembelajaran akan melibatkan penambahan tenaga pengajar. Selain daripada waktu biasa, belajar daripada pagi sehingga pukul 12.30, kita akan ada masa tambahan sehingga pukul 5 dan kita akan sediakan aktiviti tertentu lah. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui media selepas meninjau hari pertama persekolahan di Tabika Kemas Sri Siantan, Sepang, Selangor. Polis Perak sedang menyiasat kes seorang remaja memanjat kren milik sebuah syarikat pembinaan dan pembangunan hartanah di Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Sum Chang Kiong berkata pihaknya telah menerima laporan daripada seorang pegawai keselamatan tapak pembinaan tersebut dan meminta lelaki yang melakukan aksi berbahaya itu tampil bagi membantu siasatan. ACP Sum Chang bercakap kepada media selepas menyaksikan majlis penyerahan tugas 3 ketua balai polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh. Kejadian di tapak pembinaan Pusat Convention Ipoh itu menjadi tular setelah lelaki berkenaan merakam aksinya memanjat kren setinggi lebih 30 kaki itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan iaitu kesalahan bagi perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri orang lain dan Seksyen 447 Kanun Keseksaan kerana menceroboh. Mengulas mengenai kes kumpulan remaja memanjat papan tanda Ipoh, beliau berkata kesemua individu yang berumur dalam lingkungan 20 hingga 24 tahun telah dibebaskan dengan jaminan polis. Bekas Naib Presiden DAP Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim mencabar Datuk Seri Mukhriz Tun Mahathir dan Lim Kit Siang membuat akuan bersumpah bahawa mereka tidak pernah bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Apabila kedua-dua pemimpin itu telah membuat akuan bersumpah, menjadi hak mereka untuk menyaman beliau. Tegas Tunku Abdul Aziz, jika enggan bersumpah, jangan salahkan beliau kerana menuduh mereka cuba menyembunyikan perkara itu daripada orang Melayu.
Tanpa mendedahkan sumber maklumat, Tunku Abdul Aziz berkata Pakatan Rahsia oleh Tun Mahathir Mohamad mencadangkan Datuk Seri Mukhriz sebagai Perdana Menteri dan Lim Kit Siang menjadi timbalan Perdana Menteri seandainya Pakatan Pembangkang menang pilihan raya umum akan datang. Datuk Seri Mukhriz kini mengancam beliau supaya mendedahkan sumber maklumat berkenaan. If, as he has said, these assertions are without any basis in fact, then why involve a third party whose identity I am in all the circumstances honor and duty bound to protect? I will certainly not reveal the source of my information. I think all of you who are here, journalists, understand this. I and I alone should be held primarily accountable for my actions. Tunku Abdul Aziz mahu ketelusan dalam politik bagi memastikan pengundi Melayu tidak terkeliru dengan faktor LIM. Baik, ini pula susulan kenyataan Tun Dr. Mahathir mendakwa mereka yang mengerjakan ibadah haji hasil tajaan Yayasan 1MDB tidak mendapat haji mabrur. Bekas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Wan Zahidi Wantih menyifatkan kenyataan seumpama itu tidak wajar, malah tidak sepatutnya dipolitikkan. Bagi saya adalah sangat berat kerana dia berkaitan dengan menghukum terhadap orang lain. Misalnya kita menghukumkan mereka yang pergi haji dengan 1MDB itu tidak mabrur, tidak ada terima. Ini kesalahan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang patutnya bagi setiap Muslim lah ialah mendoakan mereka supaya mendapat haji yang mabrur dan supaya kita yang belum pergi ini juga akan diberi anugerah oleh Allah dengan apa syarat dia dapat pergi ke sana. Itulah akhlak orang Islam. Datuk Dr. Wan Zahidi turut menasihatkan umat Islam yang menerima tawaran menunaikan haji daripada 1MDB supaya tidak ragu-ragu. Ini kerana kerajaan berhak membuat pemberian kepada rakyat yang tidak berkemampuan. Walau dari segi hukum, orang Islam wajib menunaikan haji jika ada kemampuan maupun tawaran. Pakar ekonomi yakin ringgit akan mengalami pemulihan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Ia didorong langkah yang diumumkan Bank Negara Malaysia bagi meningkatkan mudah tunai pasaran selain kedudukan ekonomi negara yang mampan. Menurut Ketua Pasaran Modal Equity, Evin Huang Investment Bank, turun naik ringgit kini dipengaruhi pelbagai faktor dalaman serta luaran. Faktor-faktor ini telah mempengaruhi sentimen pelabur domestik dan antarabangsa. I think our view is that there will be a strengthening of the ringgit over the next couple of months. Our house view is that we believe that that is going to happen because of some of the measures that Bank Negara has taken, and consequently, we are not too concerned about outflows at this point in time. We can't speak in terms of the political arena. That's a bit of a wild card. But having said that, like I said, in terms of the economics, it doesn't look as bad as perception is out there. Ringgit susut 4.24% berbanding dolar Amerika sepanjang tahun 2016. Sehingga penutup petang tadi, ringgit diniagakan pada 4.49 berbanding dolar Amerika. Kenaikan harga petrol tempatan Ahad lalu sudah dijangka kebanyakan penganalisis ekonomi. Ia dipengaruhi harga minyak mentah dunia yang meningkat serta pengukuhan mata wang dolar Amerika Syarikat berbanding ringgit. Tindakan pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC dan negara-negara bukan OPEC untuk mengurangkan pengeluaran minyak baru-baru ini telah berjaya meningkatkan harga minyak mentah susulan penyusutan lambakan komoditi itu dalam pasaran antarabangsa. Minyak mentah Brent memulakan dagangan hari pertama tahun 2017 dengan merekodkan paras tertinggi sejak 20 Januari 2016 kepada $57.48 dolar Amerika setong ketika ditutup dalam dagangan Asia. Kalau saya lihat kepada trend tahun lepas kita start dengan harga RM1.85. Dalam bulan
Oktober baru kenaikan itu RM1.80. Masih kurang daripada awal tahunnya. Jadi saya menjangkakan harga minyak takkan pergi jauh daripada RM2.20 untuk sepanjang tahun inilah. Satu lagi faktor yang memberi kesan kepada harga minyak tempatan adalah pergerakan ringgit berbanding dolar Amerika. Dengan pengukuhan dolar Amerika berbanding ringgit kini, ianya akan mengakibatkan kos pembelian minyak juga meningkat. Maka ianya akan memberi kesan peningkatan kepada penetapan harga bahan api di Malaysia. Sebagai contohnya, pengukuhan nilai ringgit itu sendiri bergantung kepada US dollar. Dan mungkin juga kerana kos memproses minyak itu daripada minyak mentah kepada minyak yang boleh diguna pakai juga turut meningkat. Jadi ini semua menyumbang kepada kenaikan harga minyak. Hari pertama dagangan 2017 menyaksikan Bursa Malaysia ditutup lebih rendah berikutan sokongan belian yang lemah untuk saham berwajaran tinggi. Sehingga 5 petang tadi, indeks penanda aras FTSE Bursa Malaysia FBMK LCI susut 6.20 mata kepada 1,635.53 mata. Antara saham aktif Sumatek naik 1.5 sen kepada 9 sen, Rish WA naik 1 sen menjadi 12.5 sen dan Perisai naik setengah sen kepada 9 sen. Kaunter yang mencatat keuntungan tertinggi, Hong Leong Financial naik 32 sen kepada RM14.54, Daibochi naik 22 sen kepada RM2.45 dan Success naik 20 sen kepada RM2.22. Di pasaran lebih meluas, kaunter untung mengatasi rugi sebanyak 446 berbanding 361, manakala 311 kaunter tidak berubah dan 610 tidak diniaga. Jumlah dagangan berada pada 166.7 juta saham berbanding 1.06 bilion ringgit. Affin Hwang Investment Bank mengekalkan saranan neutral bagi sektor perbankan untuk tahun 2017. Dalam nota kajiannya, firma penyelidikan itu menjangkakan bayaran balik pinjaman perniagaan yang beralih kepada pasaran bond korporat serta sentimen pengguna yang lemah akan mempengaruhi pertumbuhan kredit tahun ini. Menurut Affin Hwang, pertumbuhan pinjaman bagi bulan November 2016 yang kukuh adalah di luar jangkaan disumbang sektor perniagaan dan isi rumah. Bagaimanapun, firma itu mengekalkan ujuran pertumbuhan pinjaman 2016 pada 4% meskipun pertumbuhan pinjaman tahunan telah mencecah 4.7%. Ini kerana ia berpendapat prestasi yang kukuh pada bulan November tidak akan berlanjutan hingga bulan Disember. Bagi bulan November 2016, permohonan pinjaman dan penagihan pinjaman bagi segmen perniagaan serta isi rumah meningkat 3.2% dan 6.4% masing-masing. Bagaimanapun, kadar kelulusan pinjaman jatuh 11.9% bulan ke bulan ekoran penyusutan segmen perniagaan. Kerajaan negeri beri jaminan bantu KAFA untuk terus bersaing dalam Liga M. Francis Forhido sah kembali sarung jersey Red Giants. Baik, susulan krisis kewangan yang dihadapi Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA, Kerajaan Negeri Kelantan memberi jaminan akan membantu KAFA untuk memastikan skuad The Red Warriors untuk terus bersaing dalam Liga Malaysia musim ini. Perkara itu dinyatakan Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Belia dan Sukan Negeri, Dato' Abdul Fattah Mahmud. Beliau berkata perincian mengenainya dijangka hanya akan dimuktamadkan selepas siri perbincangan lanjut bersama persatuan itu diadakan dalam tempoh terdekat. Dan komitmen kerajaannya bersama dengan KAFA tadi, seperti saya sebutkan dan ulas sekali lagi, bahawasanya kita akan pastikan pasukan kita akan beraksi di dalam Liga Super pada tahun ini. Kaedah-kaedah ataupun bantuan-bantuan kita akan perincikan selepas daripada ini dalam masa yang terdekat. Yang kedua ni dia memahas sikit kan.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Wakil KAFA mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Dalam pertemuan lebih sejam itu, KAFA diwakili Pemangku Presiden Datuk Seri Afendi Hamzah dan Setiausaha Agong Datuk Ismail Muhammad Noor. Ketika ini, KAFA berhadapan krisis kewangan yang serius yang boleh menjejaskan penyertaan mereka dalam Liga M musim ini. Badan Induk Bola Sepak Kelantan itu memerlukan dana sebanyak 15 juta ringgit untuk kekal kompetitif bersaing dalam Liga M. Biarpun ada beberapa pihak menyatakan minat untuk menaja Kelantan, namun sehingga hari ini tidak ada sebarang perjanjian yang dapat dimuktamadkan. Baik, kami perlu menunggu keputusan pertemuan antara Kerajaan Negeri dan Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA sebelum dapat membincangkan mengenai isu penajaan. Itu reaksi Ketua Pegawai Pemasaran Red One, Bentih, berhubung penajaan pasukan Red Warriors yang sehingga kini masih menjadi tanda tanya. If you look at the latest progress, KAFA have just met the state government yesterday. In fact, I've been keeping in touch with Dato' Sri Afendi very closely. So they are given until 6 where the state will revert on how they're going to help the team. So as a sponsor, we're actually waiting for that outcome. But I already tell Dato' Sri Afendi that Red One will definitely become a sponsor. Bila ditemui di Ibu Jabat Red One di Puchong ketika pelancaran penajaan dua kelab badminton Serdang BC dan Bangsa Hawk bagi kejohanan Badminton Purple League 2017. Turut hadir dalam majlis tersebut Datuk Razif Siddiq selaku Ketua Jurulatih Bangsa Hawk dan Ketua Jurulatih Serdang BC Ong Ee Hock. Usaha sama Liability Terhad Bola Sepak Malaysia FMLLP akan menjalankan pemeriksaan setiap venue yang akan digunakan oleh setiap pasukan pada musim baru Liga Malaysia. Melalui kenyataan yang dimuat naik dalam laman Facebook FMLLP, pemeriksaan bertujuan memastikan setiap venue memenuhi kriteria dan spesifikasi yang ditetapkan supaya tidak ada berlaku kesulitan pada masa perlawanan berjalan. Pemeriksaan bermula hari ini sehingga 15 Januari oleh pegawai unit pertandingan FMLLP bersama Setiausaha Persatuan Bola Sepak Negeri, kelab, koordinator perlawanan, wakil pegawai pasukan dan juga pengurus stadium. Fokus diberikan terhadap aspek permukaan padang, lampu limpah dan juga kemudahan stadium yang lain termasuk aspek keselamatan. Pemeriksaan ini akan menentukan sama ada venue tersebut layak atau tidak untuk digunakan oleh pasukan yang bertanding. Baik, masih dengan perkembangan bola sepak tempatan. Di sebalik kemelut yang melanda pengurusan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Red Giants terus menumpukan usaha dalam mempersiapkan pasukan dalam menghadapi saingan Liga Super yang bermula 20 Januari ini. Melalui akaun Instagram skuad bola sepak Selangor, penyerang dari Liberia Francis Fokido sah kembali menjarung jersey Red Giants. Penyerang berusia 31 tahun itu pernah beraksi bersama Selangor pada 2013. Do pada musim lalu membantu Felda United muncul naib juara Liga Super dan menjaringkan 23 gol. Menyertai Do, pemain pertahanan Nigeria Hugo Ukah yang disambung khidmatnya. Ukah menyertai Selangor ketika jendela perpindahan bulan Jun menggantikan pemain dari Australia Robert Conway. Segmen baru dalam berita. Setiap Jumaat, Nasional 8 saksikan Jom Jalan-Jalan meneroka destinasi menarik Malaysia.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pengarah bahagian operasi khas SPRM Datuk Bahri Muhammad Zain telah memohon untuk persaraan pilihan 6 bulan yang lalu. SPRM dalam kenyataannya memaklumkan permohonan tersebut selari dengan peraturan Jabatan Perkhidmatan Awam di mana seseorang pegawai kerajaan yang ingin bersara awal perlu membuat permohonan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tarikh persaraan. Kenyataan SPRM ini bagi menangkis laporan dalam sebuah portal media yang menyatakan Datuk Bahri memilih untuk bersara awal kerana kecewa dengan kes siasatan SRC International yang tidak boleh dibawa ke mahkamah. Susulan itu, SPRM telah menghubungi Datuk Bahri dan beliau telah menafikan telah memberi kenyataan tersebut kepada portal berkenaan. Beliau yang memegang jawatan pengarah bahagian operasi khas sejak 16 Jun 2014 telah bersara berkuat kuasa 30 Disember tahun lalu. Sementara itu, pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor, Datuk Simi Abdul Ghani dilantik sebagai pengarah bahagian siasatan SPRM baharu berkuat kuasa 3 Januari ini. Pelantikan beliau untuk menggantikan Datuk Azam Baki ia dilantik sebagai Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM pada 4 Oktober tahun lalu. Penempatan orang asli pos Kemar di Great Perak disahkan bebas wabak malaria. Bagaimanapun, pemangku pengarah kesihatan negeri Datuk Dr. Rahimi Gun berkata pihaknya akan terus melakukan pemantauan berterusan bagi memastikan tiada kes baru direkodkan. Jelas beliau, kes terakhir positif wabak berkenaan dikesan pada 21 Disember lepas dengan seorang pesakit masih menjalani rawatan untuk tempoh 14 hari di Hospital Great. Dan kebanyakan pesakit saya memang tak ada komplikasi lah. Dan kita bagi rawatan ni sebab dari segi medan ni kita kena bagi rawatan selama 2 minggu untuk ubatan kan. So untuk memastikan mereka ni mengambil ubat selama 2 minggu tu, itu sebab kita masukkan mereka di ward-ward lah. Bila ditemui selepas menyertai lawatan Exco Kerajaan Negeri Datuk Sarani Muhammad di pos Kemar Great, seramai 137 orang telah disahkan positif malaria sejak ia mula dikesan pada 16 November lalu. Kesemua mereka ditempatkan di Hospital Great dan Kuala Kangsar. Baik, Nasional 8 edisi 3 Januari berakhir di sini.